Kronologi sejarah dusun dari abad 2 hingga abad 20. 132 tahun Masehi, permulaan peradaban dusun di pantai barat Borneo, di mana mula terbentukannya kaum Proto-Dusunik. Mereka pada awalnya menetap di pesisir pantai barat Borneo dan merupakan bangsa yang mahir dalam ilmu pelayaran. Penempatan mereka disebut Yetiao oleh catatan China, dengan raja mereka bernama Tiaopin. Ptolemy menyebut kawasan ini dengan istilah Ibadayu, di mana terdapat gunung tinggi, Gunung Kinabalu, gunung yang sering dikunjungi oleh tuhan-tuhan mereka. 150 tahun Masehi, Ptolemy menyebut wilayah bernama Iabadiu atau Sabadios dengan ibu kota bernama Aceh. Beberapa pakar sejarah dan geografi mengatakan Sabadios terletak di Sabah. Zaman ini kaum Dusunik mula terbentuk, di mana bangsa Sabahan telah berpecah kepada Dusunik, Buruh-Tik dan Ida-Anik. 250 tahun Masehi, menurut catatan China, UFO, kerajaan terawal di Sabah terbentuk bersama satu kerajaan lain bernama Pulau Chong di Sarawak. Penduduk di Pulau Chong dikatakan kanibal dan memiliki ekor. 518 tahun Masehi, Raja Poli, raja kaum dusun purba di Brunei, iaitu Raja Pinka, mengirim utusan ke China. Raja ini kemudian diganti oleh Raja Hulanapo dan Raja Chentapo, di mana Raja Chentapo menurut sebutan orang Cina, telah mengirim utusan ke China pada tahun 699 Masehi. 589 tahun Masehi, dokumen lain China menyebut mengenai kerajaan bernama Tapo, di mana penduduknya menanam padi dan wanitanya menenun kain dengan motif bunga. Mayans mengatakan bahawa UFO dan Tapo adalah sama, di mana Gerini dan Bredel di Borneo. 616 tahun Masehi, Kerajaan Poli mengirim utusannya ke China pada tahun 616 dan tahun 630 Masehi, bagi mengirim uti berupa produk lokal, di mana Raja Puli dikatakan dari kasta Kshatriya. 690 tahun Masehi, Raja Alaka Batara menyatukan suku-suku dusun purba, mengasaskan kerajaan bercorak empayar yang pertama, bernama Vijayapura. Wilayah mereka mencakup Borneo dan Filipina. 711 tahun Masehi, pada tahun ini, Poli berhenti mengirim utusan atau duta ke China. Sejarawan Arab bernama Al-Yaqubi menyebutkan, perang telah terjadi antara Poli dengan dinasti Tang dengan sekutunya dari Filipina. 835 tahun Masehi, kota tawaran Tuaran, yang baru saja dibebaskan dari jajahan dinasti Tang telah ditakluk pula oleh pasukan Sriwijaya Sumatera di zaman Maharaja Balaputra pada tahun 835 Masehi. 977 tahun Masehi, pada tahun 977, nama Poli berubah kepada Poni di dalam catatan China, rajanya bernama Raja Srinata. Baginda telah mengirim utusan ke China, bererti memindahkan ketuanannya dari Sriwijaya kepada dinasti Song China. 1154 tahun Masehi, menurut beberapa penulis sejarah, penduduk dusun di pesisir Sabah pada zaman ini mahir belayar dan bahkan suka berperang di lautan. Mereka suka memakai perhiasan leher dari besi, tembaga dan emas, dengan senjata berupa sumpit. Tradisi mengakai perhiasan leher dari logam ini diteruskan sampai zaman British oleh kaum dusun. 1212 tahun Masehi, terjadi perang besar di antara kaum dusun di kerajaan Poni yang berpusat di Brunei dengan kaum Melanau Kajang di kerajaan Eliku yang berpusat di Igan, yang sebelumnya merupakan wilayah Poni. Kerana perang besar inilah yang menyebabkan ribuan kaum dusun purba berhijrah dari Sarawak dan Brunei ke Nunuk Ragang Sabah dan Panay, Filipina. Di zaman inilah, penempatan Nunuk Ragang diasaskan di Tampias, oleh keluarga diraja dusun dari Brunei, menjadikan ia pusat kaum dusun yang baru. 1222 tahun Masehi, kaum dusun purba berjaya menumpaskan Raja Tugau di Tutong dan menawan Igan di Sarawak.
Beberapa kaum dusun yang berhijrah ke Filipina dan pesisir Sabah kembali Poni, tetapi kaum dusun di Nunuk Ragang, pedalaman Sabah, tetap menetap di situ dan keturunan mereka menyebar ke seluruh Sabah. 1368 tahun Masehi, Kerajaan Poni berperang melawan pasukan Sulu, di mana pasukan Sulu dikalahkan dengan bantuan dari Majapahit. Zaman ini merupakan zaman kemunduran. 1407 tahun Masehi, Kerajaan Kinabatangan diasaskan, rajanya yang pertama memakai gelaran Maharaja. Maharaja Kinabatangan mula menakluk seluruh Kinabatangan dan kemudian menyerang Segama, di mana di situ mereka berperang melawan suku Dusun Sukpan. 1415 tahun Masehi, kaum dusun mengasaskan Kerajaan Nunuk Ragang di bawah pimpinan Raja Piang. Nunuk Ragang dikawal oleh sistem pasut, semacam sistem keselamatan tradisional yang terdiri dari hampir 1,000 orang pasukan keselamatan mengawal keselamatan Nunuk Ragang. Menurut Purwantun, sistem beraja diasaskan di Nunuk Ragang pada tahun 1415 oleh Raja Lisut Kungkut, tetapi dari pengiraan tahun menurut silsilah, saya menyimpulkan raja pada tahun tersebut adalah Raja Piau. 1417 tahun Masehi, Maharaja Galamadin yang memerintah Kerajaan Kinabatangan dan Raja Sri Paduka Prabu dari Kerajaan Nunuk Ragang telah berangkat ke China, mengadakan kunjungan diplomatik mempereratkan hubungan antara kerajaan dusun dan dinasti Ming. 1497 tahun Masehi, Kerajaan Kinabatangan runtuh setelah Raja Sidadak meninggal. Kerana perluasan kuasa Kesultanan Brunei dan ketiadaan pemimpin berkaliber di kalangan kaum dusun Sukang, maka tidak ada pemimpin yang cukup berkuasa untuk menyatukan masyarakat dusun di Kinabatangan dan melantik dirinya menjadi raja. 1515 tahun Masehi, kaum Lundaye telah berpindah ke Teluk Brunei, mengasaskan penempatan di Kampung Air Brunei dan mengasaskan Kesultanan Brunei pada tahun 1515 Masehi dan raja mereka telah menganut Islam antara tahun 1514 hingga 1515 tahun Masehi. 1521 tahun Masehi, Kesultanan Brunei yang diasaskan oleh kaum Lundaye telah berperang dengan Kerajaan Poni yang ketika ini diperintah oleh kaum dusun Brunei Akabisaya. 1522 tahun Masehi, Raja Dusun di pesisir Sabah yang bernama Datuk Hilah yang memiliki kerajaan bernama Rantungan, telah kalah perang dengan Kesultanan Brunei dengan ribuan pasukan Lundaye. Sebanyak 1,000 orang tentera Datuk Hilah terbunuh dan 1,000 rakyatnya lagi ditawan. Nunuk Ragang juga diserang oleh Kesultanan Brunei dan banyak orang dusun ditawan, tetapi kerana Nunuk Ragang memiliki populasi dusun yang besar, maka wilayah ini kemudian membebaskan diri, mengusir pasukan Brunei kemudian menjadi negara merdeka dengan raja mereka sendiri iaitu Raja Kungkut. 1590 tahun Masehi, Kerajaan Dusun Brunei yang beribu kota tidak jauh daripada ibu kota Kesultanan Brunei telah pun dikalahkan sepenuhnya, setelah berperang sejak tahun awal tahun 1521 lagi. Ini berdasarkan dari bukti dari Boxer Codex, pada tahun 1590, kaum Bisaya atau Dusun Brunei telah pun tunduk kepada Kesultanan Brunei. 1673 tahun Masehi, Perang Saudara di Brunei, Sultan Muhyiddin membunuh Sultan Abdul Hakul Mubin pada tahun 1673, menyebabkan penghijrahan pengikutnya ke Sabah. Kedatangan kaum Melayu Brunei ke Sabah, misalnya ke Membakut menyebabkan kaum dusun melancarkan perang melawan mereka. Kerana kaum penghijrah Melayu Brunei hampir lenyap kerana perang ini, kaum Bisaya dikelias menjadi orang tengah memperdamaikan kaum dusun Membakut dengan Melayu Brunei. Ini kerana bahasa kaum Bisaya dan dusun Membakut hampir mirip, maka suku Bisaya dapat menjadi orang tengah. Perjanjian di Meterai, kaum Melayu Brunei menetap di hilir Sungai Membakut, kaum dusun Membakut menetap di hulu Sungai Membakut.
1743 tahun Masehi, Raja Dusun yang terakhir iaitu Raja Sompon meninggal dunia, maka sistem beraja berakhir dan digantikan dengan sistem penasihat. Anak Raja Sompon iaitu Bintur menjadi penasihat yang pertama. 1855 tahun Masehi, penentangan Huguan Siou Sage dari Kampung Guun Seng terhadap Kesultanan Brunei. Mungkin pada tahun yang berdekatan dengan tahun ini juga penentangan dari Panglima Akim Bilot dari Tuaran juga bangkit menentang para pemungut cukai Brunei, sama seperti Huguan Siou Sage yang juga bangkit bagi menentang cukai kepala atau buis dari Sultan. 1870 tahun Masehi, penentangan Huguan Siou Lasu atau juga dikenali dengan nama Huguan Siou Boubang melawan Brunei, di mana beliau direkrut sebagai ketua Kampung Guun Seng pada tahun 1885. 1883 tahun Masehi, pemimpin dusun pedalaman yang berpengaruh bernama Kandurong, yang berasal dari Tambunan, telah berpindah ke Ulu Papa telah berperang dengan British di bawah pimpinan De Fontaine. 1886 tahun Masehi, Gadong, pemimpin dusun dari Ulu Tempasuk menyerang wilayah British di Tuaran. Pihak Company British membalas, 8 buah kampung dusun dibakar oleh pihak Company British. 1888 tahun Masehi, sekali lagi Company British berperang melawan Kandurong. Perkampungan-perkampungan dusun yang melawan Company British mulai dari Dampung sampai ke Bantau di Pegunungan Crocker, dibakar oleh pasukan Company British. Ketua-ketua kampung dusun yang kalah perang, terpaksa berdamai dengan pihak British, tetapi Kandurong pula terus menentang British bersama pengikutnya. 1889 tahun M, Dusun Gapur di Ranau menentang British di bawah pimpinan Rusia. Rusia kemudian ditangkap dan dipaksa untuk membawa 5 puak dusun untuk bersumpah taat setia kepada kerajaan Company British dan berhenti melakukan aktiviti memburu kepala. 1890 tahun M, kaum dusun Nelumat Ranau bangkit menentang Company British. Mereka menyerang rumah wakil British di Lingkabau. Dunlop melakukan serangan balas. Dalam serangan ini, Kampung Sinarut dan kampung sekitarnya menyerah kalah. Kampung Bandukan dan 2 perkampungan lain dibakar oleh pasukan Company British. 1892 tahun Masehi, setelah berperang selama 9 tahun, Kandurong berdamai dengan pihak British. Para pengikutnya yang lain terus menentang Company British. 1894 tahun Masehi, Si Gunting, pemimpin dusun Liwan melancarkan perang ke atas British, kerana memprotes perlakuan seorang kerani British terhadap adat istiadat dusun di samping sikap British yang tidak begitu mengendahkan komplainnya. Balai polis di Serensem dibakar, kemudian beliau mendirikan kubu di Kampung Sayap Kota Belut dan satu lagi di kaki Gunung Tambul Kon di Ranau. Si Gunting berperang dengan British dari 1894 hingga 1905, selama 9 tahun, sebelum beliau berdamai dengan British pada tahun 1905. Beliau meninggal pada tahun 1906, di usia 47 tahun. 1896 tahun Masehi, pemberontakan Dusun Kujau di Keningau. Penentangan ini berjaya dihentikan oleh E.H. Barrow. Sebanyak 8 pemimpin Dusun Kujau ditangkap. Kaum Dusun Kujau diminta bersumpah setia dengan company. Sebanyak 200 orang lelaki Dusun Kujau kemudian dihukum menjadi buruh membuat jalan Keningau Kimanis. Selain itu, Dusun Kujau yang terlibat dalam penentangan juga diarahkan untuk memindahkan kampung-kampung mereka dekat dengan stesen Company British. 1898 tahun Masehi, Dusun Tambunan, terutama Liwan dan sekutu-sekutunya menentang British dari memasuki Tambunan, di bawah pimpinan Sompun dan Dungkian. Sompun dan Dungkian telah berperang melawan Mat Saleh yang ketika itu telah bersekutu dengan suku Dusun Tagahas. Menurut catatan British,
Song Puun dan Dong Qian merupakan antara dua pemimpin dusun yang berpengaruh di Tambunan. Song Puun dicatatkan mentadbir 7 buah kampung dan Dong Qian pula mentadbir 2 buah kampung. 1899 tahun Masehi, Gubernur LP Buhot sampai ke Keningau pada awal tahun 1899 bersama D.O. Mr. Fraser dan polis pengiring. Mereka telah pergi ke Tambunan dan berdamai dengan suku dusun Tambunan. 1900 tahun Masehi, sebanyak 1,000 orang dusun bersama 300 orang Badau Suluk Iranun dari pasukan Mat Salleh kalah perang dengan company British di Tambunan. Maka berakhirlah penentangan dusun Tambunan terhadap British. Sebanyak 93 orang pengikut Mat Salleh terbunuh, sementara sekutu dusun mereka pula antara 200 hingga 300 terbunuh. Ada laporan lain mengatakan 1,000 orang keseluruhannya terbunuh. 1902 tahun Masehi, Si Langkap atau Datuk Muda Malan Kapi, salah satu pahlawan dusun yang memberontak melawan British dihukum mati di sebuah bukit dekat Abai. 1905 tahun Masehi, pejuang dusun yang menentang company British, iaitu Si Gunting, berdamai dengan British. Setahun kemudian dia meninggal di usia 47 tahun. Maka, berakhirlah penentangan dusun terhadap company British yang terjadi selama 22 tahun, dari 1883 hingga 1905.